Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir pada kelas malam ni. Okey, jadi kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita berkenaan dengan bahagian C untuk nombor indeks. Okey, jadi kita mulakan kelas kita malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi kita akan tengok pada soalan yang pertama dalam soalan bahagian C untuk set yang keempat. Set 4 ni adalah set terakhir untuk bahagian C. Jadi nanti next week kita akan pergi kepada kertas 1 untuk bahagian B lah. Okey, kita akan pergi kepada kertas 1 bahagian B. Dan hari ni last lah untuk bahagian C kertas 2. Okey. So kita lihat soalan nombor indeks ni sebab saya galakkan awak semua untuk belajar nombor indeks. Untuk belajar nombor indeks ni wajib lah. Okey. Jadual kita baca soalan sama-sama. Jadual 2 menunjukkan harga dan indeks harga bagi 4 jenis barangan yang dijual di sebuah pasaraya. Okey, so dekat sini ada barang P, barang Q, barang R dan barang S. Ada 4 barang Kemudian dia ada harga pada tahun 2006 dan dia ada harga pada tahun 2007. Harga ni dalam ringgit Malaysia lah dalam RM. Dan kita ada juga jadual untuk indeks harga. Okey, indeks harga dan dia bagi tahun apa? Tahun 2007 berasaskan tahun 2006. Jadi 2007 ni duduk atas, 2006 tu duduk bawah lah. Okey. Dan akhir sekali dia bagi weighting ataupun weightage. Pemberat So kita pun dah dapat maklumat daripada jadual. Okey. Ini adalah jadual dia. Kemudian kita baca pula soalan dia. Okay, soalan dia minta kita cari nilai X dan nilai Y. Nilai X ni kita kena cari dia dekat mana? Dia dekat indeks harga Dia dekat indeks harga. Jadi kita akan gunakan rumus indeks harga untuk cari nilai X tu. Okey. Jadi kalau nak cari nilai X ni masukkan dia dalam rumus indeks harga. Okey. So kita fokuskan X. X ni berada di bahan P. Barangan P dia berada dekat barangan P. Jadi kita tengok tahun apa bahagi dengan tahun apa. So 2007 berasaskan 2006. Jadi kita pun buatlah I 07/06 untuk bahan P ialah RM54 bahagi dengan 45. Okey, tengok tahun dia 2007 bahagi dengan 2006. Kemudian dia akan darabkan dengan 100 untuk dapatkan hasil jawapan X. Dia akan dapat X lah. So dia akan dapat sama dengan X. Jadi X tu kita boleh nyatakan jawapan terus. Kita boleh terus nyatakan jawapan dia apa. Jadi kita kira lah 54 bahagi dengan 45 darabkan dengan 100. Kita akan dapat jawapan terus iaitu 120. Jadi kita terus dia dapat nilai X. Dan kita akan dapat 1 markah untuk jawapan ni lah. Okey. Dan seterusnya kita fokus pula cari nilai Y.
Nilai Y berada dekat barangan Q. Okey, nilai Y berada dekat barangan Q pula. So kita fokuslah dekat bahagian barangan Q pula kan. Jadi kita pun buat benda yang sama, rumus yang sama. I0706 ni masukkan harga dia. Okey, harga dia adalah RM21 bahagi dengan Y. Kemudian darabkan dengan 100, dia akan dapat jawapan lah. Dia akan dapat 105. Kemudian 21 kali dengan 100 akan dapat 2100. Kemudian Y dengan 105 ni pindah tempat sahaja, dia akan jadi macam ni lah. Okey, pindah tempat. Maksudnya 2100 bahagi dengan 105. Jadi kita dapat nilai Y terus. Okey, kita dapat nilai Y terus. So kita kira 2100 bahagi dengan 105. So kita akan dapat 20. Okey, kita akan dapat 20. Jadi selesailah untuk soalan A. Sebab soalan A ni tanya basic soalan untuk indeks harga. Okey, jadi awak boleh terus catatkan apa yang saya terangkan dekat sini jadi soalan tu tak payah salin sebab soalan tu awak boleh je download dan awak tak kisahlah sama ada awak nak print ataupun tak nak. Yang penting soalan tu memang dah ada, tak payah salin. Jadi awak just buat jawapan dia sahaja macam biasa. Nanti saya akan buka tapak lah. Okey, tapak untuk set yang keempat supaya awak upload pula jawapan yang awak buat. Jawapan yang kita bincang dalam kelas. Okey, so kita lihat pula pada soalan B, soalan yang seterusnya. Dia minta kita cari indeks gubahan Jadi kita baca soalan dia. Dekat sini dia cakap hitung indeks gubahan bagi barangan itu pada tahun 2007 berasaskan tahun 2006. Okey, tahun yang samalah. Tahun yang sama macam indeks harga tapi kat sini kita gunakan rumus lain. Rumus di mana I yang ada topi untuk tahun 2007 berasaskan 2006. Okey, 2006. Jadi kat sini rumus indeks gubahan ni maksud dia adalah indeks harga. Okey, indeks harga. Ni indeks harga 120 tadi. Dia akan darabkan dengan pemberat. Kemudian dia akan tambah dengan yang seterusnya lah buat benda yang sama. Indeks harga darabkan dengan pemberat. Darab. Dia akan tambah lah yang seterusnya. Okay, dia akan tambah yang seterusnya. Jadi cara dia senang sahaja. Kita terus je gantikan X tu dengan 120. Kita tuliskan 120 kali 4. Okey, 120 kali 4 untuk barisan pertama lah. Untuk P untuk P kita buat 120 kali 4. Kemudian kita akan tambahkan pula dengan Q iaitu 105 dengan 3. So kita akan buat 105 kali 3. Kemudian kita akan cari pula 125 kali 1. Dan akhir sekali barangan terakhir iaitu 112 darab dengan 2. Okey, 112 darabkan dengan 2. Kemudian rumus ni juga ada bahagi dengan jumlah pemberat. Okey, jumlah pemberat iaitu 4 campur 3 campur 1 campur 2. Okey, ambil sahaja dalam kurungan yang ada dalam ni sebab itu adalah pemberat. Kemudian kira menggunakan kalkulator masing-masing supaya senang dapat terus jawapan. Okey, so kita tekan je macam apa yang kita tuliskan.
Okey, so kita dapat jawapan dia 1144 bahagi dengan 10. So kita akan bahagi dengan 10, kita akan dapat 114.4. Jadi ini adalah indeks gubahan bagi tahun 2007 berasaskan tahun 2006. Okey, 2007 berasaskan tahun 2006. Jadi senang je, kita just aplikasikan rumus indeks gubahan. Dimaklumkan, indeks gubahan bermaksud dia akan gabungkan semua bahan. Okey, dia akan gabungkan semua bahan. Jadi dia akan buat macam ni lah, dia akan campur, dia akan darab. Okey, ni bahan P, bahan Q, bahan R dan S. Dia akan gabung terus. Dia macam ibarat purata purata ataupun rumus min, sama je. Okey, jadi kat sini kita dah dapat separuh daripada bahagian C ataupun kita dapat separuh daripada satu soalan. So kita dapat 5 markah 5 markah daripada 10 markah. Jadi soalan basic macam ni tolong sangat-sangat kuasai sebab kita dah belajar kita dah belajar basic dan asas untuk nombor indeks ni. Dimaklumkan lagi sekali, nombor indeks ni adalah matematik moden, jadi dia tak adalah sesusah mana pun. Yang susah akan melibatkan soalan kebat lah. Tapi kat sini bukan soalan kebat, dia senang. Kalau yang susah juga boleh melibatkan peningkatan peratusan, yang itu pun susah. Dan itu soalan C nanti awak lihatlah soalan dia susah sedikit. Okay? Alright. Macam ni kan, soalan C dia memang susah lah. Sebabnya ada melibatkan peratusan peningkatan. Okey. Jadi, kita lihat pula soalan yang seterusnya iaitu soalan C. Dia bagi kat sini satu jadual Jadi kita kena baca dulu apa yang terkandung dalam jadual baru ni. Peratusan perubahan harga bagi barangan P, Q dan R dari tahun 2007 ke tahun 2008 adalah ditunjukkan dalam jadual 3. Jadi kat sini P tahun 2007 ke tahun 2008 ialah maksudnya adalah tahun 08 berasaskan 06. Okey, ni kena ingat sebab apa 08 berasaskan 06? Sebab dia pergi ke tahun 2008. Tapi tahun 2007 ni merupakan asalan daripada tahun 2006. Jadi sebab tu awak kena faham dia mestilah berbentuk I 0806, bukannya I 0807 ataupun kalau awak rasa confused, awak boleh tulis je tahun 2008 direct macam ni. Tak payah tulis dalam bentuk indeks pun tak apa. Kita just tulis tahun dia sahaja. Tahun 2008 lah indeks harga I tahun 2008. Terus macam ni lagi senang kot saya rasa. Sebab kita nak tengok tahun 2008 punya. So dia kata meningkat sebanyak 10% ataupun bertambah sebanyak 10%. Apabila bertambah maksudnya 100 campur 10 jadi kita pun buatlah 110%. 110% dari siapa? Sepatutnya dari tahun 2007 dari maksudnya kita kena darab 110 darab dengan tahun 2007 iaitu indeks harga tahun 2007. Kemudian Q berkurang sebanyak 30%. Jadi maksudnya dia akan berkurang sebanyak 30, dia akan jadi 70% lah. Okey, 70% dari tahun 2007.
So dari indeks harga tahun 2007. Kemudian akhir sekali R, okey, R dikatakan berkurang sebanyak 5%. Jadi kita faham kat sini 95% dari tahun 2007. Dari harga pada tahun 2007. Tapi awak kena ingat harga kat sini dia adalah melibatkan harga barangan tertentu. Macam kat sini barangan P, kat sini barangan Q, kat sini barangan R. Jadi kalau awak lihat 110 dia akan darabkan, 110% dia akan darabkan dengan indeks harga dari tahun siapa? Dari tahun 2007 kan? Ni dari tahun 2007 ni. So awak tengoklah pada tahun 2007 indeks harga bagi bahan P berapa? So kita terujuk balik jadual tadi. Ni kan indeks harga tahun 2007 ni. Ni indeks harga pada tahun 2007. Jadi untuk bahan P kat sini adalah 120. Jadi kat sini awak kena gantikan dengan 120. Dia akan darabkan dengan 120 lah. Sebab ni bahan P punya tahun 2007 tahun 2007. Dia akan darab dengan tahun 2000 yang dia mula dia mulalah kat sini. Sama juga dengan Q. Okey, Q. Q pun sama. Kalau kurang 30%, maksudnya 100 tolak dengan 30 dapat 70. Dan dia akan darab dengan dari mana dia start. Okey, dia darab dengan dari sinilah, dari 2007. Jadi dari 2007 tu kena tengok pada barangan Q. Kat sini kan, barangan Q, indeks harga dia adalah 105. Okey, indeks harga dia ialah 105. Jadi dia kena darab dengan 105. Jadi awak pun buatlah darabkan dengan 105. Dan akhir sekali pun sama. Berkurang sebanyak 5% maksudnya 100 tolak dengan 5. Sebab berkurang berkurang kena tolak lah. So 100 tolak dengan 5 dapat 95%. Dan dia akan darabkan dengan barangan R pada tahun 2007. So barangan R kita tengok kat yang ketiga ni, barisan ketiga. So indeks dia adalah 125. Okey, 125 untuk tahun 2007. Jadi kita tulislah 125. Jadi kita kira berapakah nilai indeks harga pada tahun 2008 tu. Okey, kita kira indeks harga pada tahun 2008 tu Okey, jap. Saya tadi dengar macam ada orang masuk. Tak apalah. Okey, so kita sambung sikit lagi. Okey, so kita kira 110 bahagi dengan 100. Darabkan dengan 120. So kita dapat 132 lah kan. Okey, kemudian kita kira yang seterusnya 70 per dengan 100. Dia kena 70 per dengan 100 ya, sebab dia adalah peratus. Jadi awak jangan lupalah, jangan awak terus darab 70 dengan 105. Sebabkan dia dalam persen, awak kena darab awak kena bahagi dengan 100. Okey, 70% maksudnya 70 per 100. Darabkan dengan 105, kita akan dapat jawapan 73.5 lah. Dan akhir sekali 95% darabkan dengan 125. So 95 per dengan 100 darab dengan 125. So kita dapat 118.75. Ini adalah indeks harga bagi tahun 2008. Okey, indeks harga pada tahun 2008 mesti bermula dengan asalan mesti mula dengan asalan. Ingat ya, asalan dia adalah tahun 2006, bukan tahun 2007. Sebab kita faham kita ada tahun 2006, kita ada tahun 2007 dan kita ada tahun 2008.
Yang paling awal, yang paling asal sekali. Inilah 2006. Sebab tu, kalau awak dapat sesuatu nilai, awak mesti tuliskan tata tanda dia per dengan asalan. Okey, per dengan asalan. So kalau kita dah naik ke tahun 2008, asalan dia masih sama, tidak berubah. Dia masih lagi per dengan 06. Dia bukan lagi 07 tapi dia per dengan 06. Masih tidak berubah. Yang berubah cuma atas dia lah sebab atas dia yang bergerak, bukan bawah dia. Jadi kita faham indeks harga pada tahun 2008 per 06 ialah nil. Ini adalah item dia. Okey. Cumanya sekarang ni soalan ni select tau. Soalan ni select satu je. Soalan ni kenapa dia select? Sebab dia bagi indeks gubahan. Okey, dia bagi indeks gubahan. Ni ya, saya ambil gambar jap. Dia ada satu masalah lagi yang awak kena tahu. Ni soalan kibat Sebab apa? Sebab ni soalan yang saya tak pernah terangkan lagi. Ni soalan kibat Kita tengok betul-betul. Aduh, tak mahu dah pula. Sekejap saya ambil semua ni, saya tak bawa lah. Okay. So, awak lihat kat sini. Dia bagi indeks gubahan iaitu I yang ada topi pada tahun 2008 berasaskan 2007. Okey, so 08 per 07 ialah 105. Dan kita tak tahu berapakah indeks gubahan pada tahun 0806. Jadi kita tak boleh aplikasikan semua ni dalam ni. Tak boleh sebab tahun yang tak sama Tengok tahun dia 0806 dengan 0807. Kita tak boleh aplikasikan semua ni. Kita tak boleh gabung. Sebab tahun dia tidak sama. Jadi kalau awak nak gabung, awak kena cari ni dulu. Kena cari 0806. Jadi nak cari dia macam mana? Susah kan? Jadi itulah select ni soalan ni. Dia sebab tu dia 5 markah dia besar sangat. Okay. So 0806 ni awak tak tahu. Dan yang tadi masa soalan B mesti ada kaitan tau. Okey, soalan B tadi mesti ada kaitan. Soalan B tadi kan kita buat soalan ni, kita buat indeks gubahan 2007 berasaskan 2006 kan. Jadi awak dah dapat dah sebenarnya. 2007 per dengan 2006. Yang ini awak dapat iaitu 114.4. Jawapan B tadilah. Maksudnya yang tak dapat nilai yang kita boleh dapatkan dengan menggunakan kaedah, ada dua kaedah kaedah pembezaan dan kaedah jadual. Jadi saya ajar awak kaedah jadual supaya senang. Jadi kita pun buat template macam ni. Jadi kita carilah indeks gubahan tahun 2008 per dengan 2006 tu. So kita pun gunakan kaedah jadual, kita letak 08 per dengan 07. Alah, ni 16 pula. Silap tulis tahun. Sekejap 2006, 2007, 2008. So kita tengok dia punya asalan dia berada macam ni, 100, 100, 100. Kemudian kita letak 07, 06 dekat sini. Okey, 07 kat atas, 06 kat bawah. So kat sinilah, iaitu 114.4. Kemudian kita letak 08 di atas, 07 di bawah. So 08 dengan 07, so dia berada dekat sinilah 105. Okey. Jadi awak tengok betul-betul cara nak letak dia. Ke sinilah. 08 dulu baru 07. Jadi kedudukan 105 tu dekat sini. Dan kita nak cari nilai yang tak ada tu lah, 08 per 06. So 08 per 06 ni kat sini, 08 dengan 06 kat sini. Jadi pertemuan dia di sinilah, di X. Okay, dekat X tu.
Jadi awak cari dulu indeks gubahan tahun 2008 per 06. Okey, awak cari dulu. So kita pun buatlah dalam bentuk pengiraan 114.4 per 100 sama dengan X per 105. Ambil 4 sahaja. Ambil 4 ni. Lepas tu awak buat dalam bentuk pecahan dan kita letak tanda sama. Dan awak cari nilai X lah. Pindahkan 105 ni jadi darab. Okey, pindahkan jadi darab. So dia jadi macam ni dia pindahkanlah, pindah jadi darab. Bahagi pindah jadi darab. So I ataupun X ataupun I, tahu apa je lah. 806 berapa? Okey, so kita carilah. 114.4 bahagi 100 darab 105. Dapatlah 120.12. Inilah dia punya indeks gubahan. Baru awak boleh kaitkan dengan soalan yang tadilah. Okay, soalan yang kita cari yang atas-atas tu. Dia memang panjang sebab 5 markah je. 5 markah ni banyak. Sebab dia sebenarnya dalam satu soalan ni, dia tanya dua benda. Sebenarnya kan, dalam diam, dia minta awak cari indeks gubahan tahun 2008 per 06. Kemudian, dia pula minta awak cari peratusan perubahan bagi barangan S pula. Macam itulah maksud dia. Jadi sebenarnya dia 2 in 1 dalam satu soalan ni. Kita anggap dia kebat lah. Okay, kebat. Jadi awak kenalah fikir macam mana awak nak buat. Awak cari satu-satu kan. Awak cari ni kat sini. Mula-mula awak cari peratusan peningkatan. Yelah awak buat peratusan perubahan kan. Tapi awak baca balik kan. Tahun yang diberi adalah 0806 sahaja. Jadi yang kita dapat maklumat daripada soalan tahun yang lain. Tahun 0807. Jadi kita tak boleh guna. Kita tak boleh gabungkan maklumat ni dengan maklumat yang dalam soalan sebab tahun dia tak sama. Jadi awak kena cari tahun yang sama dulu baru awak boleh buat. Jadi kena cari tahun yang sama ni awak kena kumpulkan maklumat lah. Maklumat daripada jawapan jawapan daripada soalan B awak kena cari kan. Sebab indeks gubahan tarik balik daripada soalan B tu. Ni daripada soalan B ni. Ni tarik balik. Tu kumpul-kumpul, gabungkan, dapatlah tahun yang betul. Tahun yang kita nak tu. Baru awak buat kaedah jadual. Kaedah jadual, dapat settle, baru masukkan. Okay, tapi ni belum settle lagi Kalau macam ni saya baru bagi 2 markah lah. So nak cari lagi 3 markah tu macam mana? Nak lagi 3 markah tu, ni kena sambung lagi lah. Ni yang nak salin dululah. Aku tak sempat kan. Okay, jadi saya tuliskan terus indeks harga bagi tahun 2008 per dengan 06. Indeks harga untuk bahan P ialah 132. Okay, 132. 132. Q ialah 73.5. R ialah 118.75 dan S tak tahu. Okay, S ni kita letak X lah. Sebab kita tak tahu tau. Dia bagi 3 barangan je. Dia tak bagi satu lagi barang. Dia bagi barang PQR sahaja. Perubahan peratusan. S ni tak tahu. Sebab tu soalan ni dia tanya cari peratusan perubahan bagi harga barangan S. Sebab tu dia tak letak kat sini indeks harga yang tahun 2008-2006 ni
Tapi tak apa, cara jawab dia sama macam apa yang kita belajar sebelum ni. Jadi kita kena tahu pemberat dia juga. Ni pemberat dia. Saya tulis siap-siap kat sini. Pemberat dia awak boleh tengok dekat table yang first. Pemberat dia 4, 3, 1, 2. Okey, 4. Alamak. 4, 3, 1 dan 2 lah. Kemudian kita tahu maklumat yang seterusnya kita ada indeks gubahan. Indeks gubahan kita ada 08/06. Oops. Kita punya indeks gubahan tahun 08/06 kita adalah 120.12 kan. Ni indeks gubahan kita. Sebab apa? Sebab tahun yang digunakan sama tau. Tahun 2008 dengan 2006. Masing-masing sama tahun. Lepas tu masukkanlah dalam rumus apa orang panggil? Dalam rumus indeks gubahan. Carilah indeks gubahan tu balik semula. Okey, macam inilah. Indeks harga kan. Indeks harga darabkan dengan pemberat darabkan, lepas tu tambah. Buat macam tadilah rumus tadi. 132 darabkan dengan 4 tambah dengan 73.5 darabkan dengan 3 tambah dengan 118.75 tambahkan dengan X. 2X lah 2X ataupun X kali 2. Sama je. Okay, ni saya guna warna lain supaya awak nampak Sekejap saya gunakan warna lain. 4, 3, 1, 2. Okay. Dan kita ada jumlah pemberat dia. Jumlah pemberat dia ialah 10 4 campur 3, 7. 7 campur 1, 8. 8 campur 2, 10. Awak boleh terus tulis jumlah pemberat dekat bawah 10 ataupun awak boleh buat jalan kerja 4 campur 3 campur 1 campur 2 tak ada masalah, sama je. Dan hasil jawapan dia mestilah sama seperti indeks gubahan yang diberi. Hasil dia mestilah sama macam jawapan awak, 120.12 sebab kita nak siasat nilai X. Jadi kita kena persoalkan baliklah jalan kerja ni. Kemudian kita cari nilai X. 2X tambah dengan something lah. Yang lebihan tu awak kira sendiri. Tekan calculator lah. Okey, tekan calculator. Jadi macam mana nak tekan calculator ni? Tekan 132 kali dengan 4. Ambil kat sini ambil dekat sini. Pengiraan nombor sahaja. Huruf X tak boleh kira sebab dia asing. Dia bukan sekali. Jadi awak macam ni lah. 132 kali 4 tambah 73.5 kali dengan 3 tambah 118.75. Okey, awak dapat awak dapat 867.25 lah. So 867.25. Jadi nombor dengan huruf ni asing. Dia kena asing. Tak boleh campur Okey, kemudian awak buatlah ungkapan macam biasa pecahan pindah jadi darab. So awak pindahkan 10 tu menjadi darab. Okey, 10 ni bahagi pindah jadi darab sebelah. Maksudnya 120.12 ni akan darab dengan 10. Jadi jawapan dia 1201.2. 1201.2 lah. Sebab 10 darab dengan yang jawapan tu. Kemudian awak cari nilai X. Pindahkan dia. Pindahkan 800 ni ke sebelah. Okay, awak dapat 1201.2 tolak 867.25. Okay, 1201.2 tolak 867.25 dapat 333.95 lah. Okey, dapat 333.95. Pindahkan 2 jadi bahagi. So, awak dapat
333.95 per 2. So X ialah 166.98. Something macam ni 166.98. Sekejap saya nak test. Saya nak kira sekejap. Kalau saya bundarkan lah. Saya takut jawapan lari sama je. Okay. Alright. Jadi, ni adalah barangan S kita. S yang kita ni kan. S kan sama dengan X kan. Jadi S kita, barangan S kita ialah 166.98. Jadi, peratusan perubahan bagi barangan S ialah 66.98%. Okay. Ataupun awak just bagi tahu barangan S meningkat sebanyak 66.98%. Panjang kan soalan sini. Sangatlah susah soalan. Kalau awak dapat betul-betul tangkap soalan ni, kalau dapat tangkap soalan ni, kira okey lah sebab soalan ni susah. Jadi awak salin lah jalan kerja dia. Jalan kerja dia panjang daripada atas ni. Siapa yang tak sempat salin tu nanti awak tengok lah. Oh ya, lagi satu, kan awak dah dapat nilai X tu kan? Kan nilai X tu kan sama dengan S. Jadi nak tahu peratusan peningkatan tu, awak just tengok dia punya jawapan je lah. Kalau kita kan belajar 100 tu kan asalan. Jadi awak just tolakkan dengan 100 tu, awak dapatlah jawapan dia kan dalam berapa persen. Ambil je nombor belakang tu, 66.98. Sebab kita nak tahu peratusan dia. Kalau awak tengok nombor-nombor lain ni pun, kalau barangan P kan, barangan P ni 32. Okey, barangan P ni 32. Jadi awak boleh cakap barangan P ni 32%. Meningkat 32%. Kalau kat sini barangan Q ni awak boleh berkata dia berkurang lah sebab dia bawah 100. Jadi awak tengok dia berkurang sebanyak berapa? Awak tengok 100 tolak 73.5. Jadi awak boleh cakap lah barangan Q berkurang sebanyak 26.5%. Awak boleh bagi tahu macam tu. Dan seterusnya awak boleh cakap barangan R meningkat sebanyak 18.75%. Sebab soalan ni dia tanya perubahan bagi barangan S dari tahun 2007 ke tahun 2008. Jadi sama je, dia based on tahun asas yang sama. Okey, dari tahun asas yang sama itulah daripada asalan yang sama. Okey, jadi memang soalan sini memang sangat-sangat susah. Dan sebabkan tu saya harap sangat awak dapat yang basic daripada soalan A dan B Kalau soalan sini susah, at least awak buat yang dalam jadual ni awak dapat 2 markah. Okey, awak buat yang jadual ni sahaja dapat 2 markah. Jadi dapat 7 markah kan? 7 markah tu bukannya sikit, banyak tau. Jadi jangan tinggal, try buat. Dan akhir sekali, untuk sesi kedua saya tak nak buat kelas. Saya jadikan latihan soalan nombor 4, nombor indeks ni sebagai latihan.
Kalau awak buat, awak akan kukuhkan kemahiran menjawab. Jadi kena buat untuk praktis diri sendiri. Macam mana dan apa hasil awak belajar selama 3-4 minggu untuk tajuk yang sama. Okey. Dan soalan nombor 4 ni, semuanya bergantung kepada apa yang kita dah belajar. Tak ada kebat pun. Soalan nombor 4 ni tak ada kebat. Dia semua bergantung kepada apa yang saya bagi. Soalan daripada kehadiran, soalan-soalan yang lepas-lepas saya dah terangkan, daripada bulan 6 lagi saya dah terangkan. Memang awal. Jadi apa yang awak belajar, cuba aplikasikan balik dalam soalan 4 ni. Okey. Dan awak boleh tanya saya kalau awak tak faham. Tapi jangan awak tak nak buat, lepas tu awak pergi tanya saya macam mana nak buat. Awak kena cuba dulu. Okey, cuba dulu, tak dapat baru tanya. Okey, bagi tahu jawapan awak, kalau salah tak apa, saya tak marah. Tapi nanti kalau awak dah siap, contohnya awak dapat buat lah, contohnya awak rasa awak dah okey, awak dapat buat, jangan hantar dulu tapi hantar dulu kat saya untuk saya semak jawapan. Kalau betul, boleh hantar terus dekat Google Classroom. Jadi cek dulu dengan saya. Cek dulu dengan saya, PM, betul tak jawapan saya ni? Baru saya akan bagi tahulah, bagi pengesahan. Betul, baru boleh hantar. Tapi kalau salah, kena buat pembetulan. Saya akan bagi jawapan lah terus. Siapa yang bagi tahu personal sahaja. Saya suka lagi personal sebab saya akan nampak siapa yang betul-betul nak buat. Okey, siapa yang betul-betul nak buat kerja dan siapa yang betul-betul nak belajar. Siapa yang tak hadir kelas tak apa, rakaman kelas ada, awak boleh tonton bila-bila masa je. Macam kelas yang saya adakan ni, kita ada waktu yang tertentu, waktu malam je. Jadi kalau awak rasa terlepas ke apa ke, boleh tonton balik rakaman. Alright, so ni pun ada soalan selidik juga. Ni tolong buatlah supaya awak kukuhkan lagi kefahaman. Okay, jadi awak semua ambil kehadiran yang saya letakkan dekat dalam Google Meet ni. Jadi untuk kelas yang sesi kedua tak ada tak ada. Awak boleh rehat awal lah. Okay, itu saja. Sekian daripada saya untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.